Banyak barang lah. Contoh Oh. sikat, cermin, pisau. Ui, Ah? nak buat apa? Koyak Podcast. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat kembali dalam Pantry Club Bukan Kongsi Club. Jadi hari ni kita ada Koyak Podcast. Jadi tanpa membuang masa, ayuh kita memperkenalkan kita punya geng-geng kita pada malam ini. Ya, kita nak record waktu malam sekarang, just in case, alright. So kita ada Lokman Bodo. Hello. Assalamualaikum ya, apa khabar semua? Waalaikumsalam. Ya, itu dah. Alright, jadi dan seterusnya kita ada pengantin baru kita ada Lin Kura-Kura. Hello. Selamat malam. Alright, dan seterusnya kita ada mana-mana kita tanpa bercakap, kita ada Adib Natang lah. Okay. Oh, adik. Itulah. Handsome adik. Betul, dia pakai spek mata dengan topi. Oh, lama. Gambar yang aku Nampak copet betul. daripada Facebook dia. Aku Blind harap ni dia Adib lah. Aku risau aku tersilap ambil Facebook orang lain. Wah, tak hantar gambar Lin kot kalau tak. Okay. Agak-agak lah weh. So kita sekarang ni waktu sekarang kita tengah rekod ni adalah di bulan Ramadan yang ke-26, hari yang ke-26. So dah masuk bulan ke-12 lah sekarang ni. Sebab apa kita orang lambat rekod sekarang ni disebabkan Lokman lah. Okay. So hari ni kita akan cerita banyak sikit pasal Lokman. Korang jangan risau. Mungkin kita akan maki dia ke apa benda yang dia selalu buat dekat kawan-kawan dia di sekeliling dia. Kita akan Banyak bincangkan juga dekat sini. Bulu bercabang. Lin dia memang suka belik bulu aku, sebab tu dia tahu bercabang. Okay. So tapi topik first kita yang pertama kita ada topik daripada Lin sebab Lin untuk pengetahuan orang yang tak tahu, mungkin audience yang tak tahu, yang Lin merupakan orang asli. Okay. So tersalah aku, kau Lin apa kau punya kau suku kaum apa Aku suku kaum Semelai. Semelai, yes. Dekat area Pahang. Tak salah. Yeah. Pahang kau area Bera Bera, yes. Bera. Dia jauh tak dengan Cameron Tak jauh jugalah sebab dia dekat sepadan Gua Musang, Kelantan Kelantan atas sana Perak. Perak pun. Perak dekat lah kalau nak pergi Cameron. Kalau tempat aku jauh lah. Betul. Oh, sebab Okay. Cameron tu dekat dengan Ipoh sebenarnya. So kita nak cakap lah pasal macam mana orang asli ni berkahwin kan. Aku adat istiadatnya. Yes, adat dia. So kalau Lin kau tak salah aku, Lin dia tak ada pegangan kepada mana-mana agama kalau orang asli ni. Tapi yes, tak salah aku husband kau ada agama husband kau apa apa dia? Kalau Lupa juga. Bukan, tapi kalau macam kalau raya tu dia sambut lah raya Cina macam tu. Mungkin Buddha kot, saya tak tahu juga lah, tak tanya lagi. Yes. Wah. Ni macam kes kahwin bidan terjun macam tu ya. Mungkin sebab nak mengikut kemahuan ibunya, macam Elizabeth Tan yang mengaku yang dia hanya berkahwin sebab nak ikut kemahuan ibu dia. Dan dia sekarang ni tinggal beransingan. Samalah macam Lin. So Elizabeth Tan lah. Tak, aku cinta sama cinta. Cinta. Nampaknya masing-masing mahu lah kiranya kan. Man, kau jangan jealous. Aku tahu kau sekarang ni tengah bujang kan. Itulah. Aku sebelum ni aku dengan Lin yang paling tua tak kahwin, tinggal aku seorang. Aduh. Tak ada geng. Tak apa man, jangan risau. Kau punya masa akan tiba nanti. Tapi kalau kau Lin aku tak nak tanya macam mana kau berjumpa dengan husband kau ke apa ke kan. Sebab yelah kita orang malah nak tanya pasal bab romantik dia. Tapi nak tanya macam mana proses berkahwin tu, adat dia macam mana. Mula-mula dia macam mana, apa yang kau kena buat?
apa merisik dulu Mula-mula ke? lelaki tu datang merisik lah. Jumpa Lepas family tu, kan. Dia datang dengan family dia ke? dia datang dengan family. Kalau boleh ada 2 wakil lah belah ayah. Kalau contoh ayah dia dah meninggal, tapi kena ada wakil belah ayah dia. Dia ada kena dua-dua aja lah. Jadi kalau salah satu meninggal tu kena hantar wakil lah yang paling tua. Mungkin pakcik. Yes. Pakcik je lah. Lepas tu kena apa? Merisik tu lepas tu apa? Kau punya family tolak ke apa macam mana? Tak, biasa ada merisik ni. drama. Dia merisik ni macam dia tanya kita dulu. Macam orang ni datang ada hajat macam tu. Lepas tu terima tak kan? Lepas tu cakap lah terima. Lepas tu baru dia tanya family. Macam bila dia macam ketua adat tu tanya family. Dia cakap okey, dua-dua okey. Teruskan je lah. Tu dalam masa tu juga dia macam kita orang kan kahwin time PKP. Jadi kita orang teruslah letak tarikh masa tu kan. Okay, tak sabar nak kahwin lah masa tu kan. Tak adalah, susah nak balik. Kita orang kerja jauh. Ya. Macam dia kerja Selangor, dia kerja KL. Yelah, betul lah. Yang itulah maksud aku supaya mudah lah. Tak, okay. Lepas tu lepas okay, dia cakap okay dah kita orang nak kahwin dah kan sekarang ni kan. Masa kau orang lah kan. Kau dah decide dah bila tarikh nak kahwin semua waktu yang sama. Tak silap aku seminggu lepas bincang tu terus kahwin kan. Yes, terus kahwin. Dalam masa seminggu tu lah kena siap semualah. Kenapa Lin cepat sangat? Kau pregnant lah? Tak adalah. Macam aku cakap. Kita orang lagi pun dah lama kenal. Lepas tu sebenarnya tahun lepas lagi nak jumpa family Lin. Tapi PKP sambung. Last redah je lah kan. Pergi merisik. Lepas tu bila family dua-dua suruh kahwin je sebab sekarang dah susah. Jadi kahwin je lah. Terus dalam masa seminggu persiapan dia. Betul lah tu sebab jelas sebab aku rasa mulut orang ni kan kau faham lah macam mana. Kahwin cepat ni pregnant. Betul lah. Kena tangkap apa. Tapi kalau dia tak ada hal kau kena tangkap pun. Tapi mungkin dia persoalan kamu Melayu ke orang apa kan? Yelah maksudnya berdua-duaan lah kan. Kalau tapi maksudnya bukan yang aku nak tanya juga lah Lin kan. Ketua adat kau tu. Ketua adat tu apa? Ketua kampung kan ke macam mana? Tok Batin. Tok Batin ada sekali kat situ. Ketua adat lain lah. Macam tu ketua adat ni dia jaga adat lah. Dia lebih tahu pasal adat. Kalau Batin ni macam dia macam mana nak cakap lebih tapi ketua Batin pula. Batin ni kira macam mana cakap? Dia macam ketua kampung. Dia jaga kampung dengan adat sekali lah. Tapi yang banyak lebih tahu pasal adat ni dia ketua adat. So dia yang jaga macam tu lah. AJK kepada Tok Batin ni kot. Bawah Tok Batin. Bawah Tok Batin lah. AJK masing-masing macam ada lah. Macam ada yang benda hari. Ada bahagian adat ketua adat mungkin ada bahagian ketua lain pula kot tak tahu aku main bedal je ni. Pandai je kau. So bila kau dah dapat tahu kau nak kahwin dah kan in the next week yang macam mana kau punya proses yelah kan perempuan nak kahwin mesti nak grand-grand. Kau macam mana dia punya proses kau nak beli baju tu ke sewa baju ke jahit terus ke dah memang dah ada baju yang dulu? Aku cakap dekat dia tak apalah sebab last minute kan nak kahwin. Nak cakap kahwin macam majlis biasa-biasa pun dah okey. Lepas tu yang pasti aku nak ada fotografi wedding lah, pre-wedding tu kan. Aku nak okey lah. Lepas tu sekali tengok macam family dia pun nak pakai baju pengantin semua, bersanding semua. Okey lah, buatlah macam tu lah. Tapi kalau untuk baju tu dia ada yang sponsor. Belah dia lah. Belah family dia. Beli ke sewa? Sponsor orang belanja. Beli dapat tahu lah.
Dapat tu ke baju tu? Tak. Macam dia punya sepupu ada macam buat baju untuk wedding punya lah. Untuk make up semua sepupu dia buat. Jadi sepupu dia sponsor lah, tak payah bayar. Dia bagi free. Ada saiz kau Ada lah. Mungkin kalau dia ambil skirt untuk orang biasa lah, tapi bila Lin pakai dah nampak macam gaun dah. Bongok. Dah memang gaun. Kau tak kau lah. Oh, so akhirnya kau punya wedding kau ada orang sponsor kan, macam family belah sana sponsor. So tapi aku nak tahu macam mana proses dia. Kau cerita daripada A to Z. Macam mana lah. Kau anggap lah kita orang ni bodoh gila lah, macam tak tahu apa. Sebab kita orang sebab main bodoh. Tak dapat cakap. Aku nak tahu proses macam mana sebab dua-dua bekerja sama lah macam belah family aku. Sebab kahwin majlis tu dekat rumah aku kan. Sedangkan dia dekat Rompin. Family aku dekat Bera. So jauh lah kan. Jadi bagi-bagi tugas lah untuk masak, untuk kemah, untuk cari pelamin siapa. Macam tu lah. Masak sendiri semua tak ada pakai catering? Mula-mula nak catering tapi belah family sini dia nak masak. So masak lah. Dia macam dia ada dua belah side majlis ke apa? Ke belah kau je buat? Ke akan ada belah dia juga nanti ke apa? Tak ada. Semua belah aku. So kira kau punya apa? Kau macam kalau orang Islam, okay, aku rasa kau pun tahu kalau orang Islam dia orang ada proses akad nikah tu kan, and then baru dia orang pergi ke majlis resepsi untuk bersanding ke untuk yalah orang nak tarik gambar sekali kan. Macam kau macam mana? Akad nikah dululah macam ada akad nikah juga. Aku kahwin 24 hari bulan kan. Jadi macam pagi tu akad nikah dululah yang macam buat adat tu kan, macam lebih kurang macam tu lah, tapi kita orang kahwin adat dekat situ. Macam korang akad nikah kan. So kita orang buat adat dulu baru bersanding. So macam mana kahwin adat tu? Kahwin adat tu kita macam mana nak cakap kita adalah nanti lelaki tu ada kena salam dengan Tok Kadi ke apa semua. Dua-dua kena naik atas macam ada tempat balai room orang cakap kan, balai. Balai dekat balai. Balai. Naik kat situ, lepas tu kita kena sembah 3 kali macam tu. Kayaknya kau sembah ke mana? Ke to each other ke? Ke pasangan masing-masing. Batin. Ke batin. Okay. Lepas tu kat depan tu ada orang bawa lah kat situ. Untuk macam bukan apa nak cakap dia macam pengiring yang membawa pengantin tu kan. Ya. Seorang je lah kiranya pengiring tu. Ya, seorang lah untuk bawa jalan tu kan, bawa macam. Yelah kau tak nampak kan. Bukan. Kalau kau nampak pun memang kena ada juga. Sebelum kita orang kena sembah tu, ada satu orang lelaki yang depan tu, dia kena macam bagi salam lah, ajak dia untuk apa, bawa budak berdua ni macam tu lah. Dia yang bawa pergi jumpa Tok Batin dia berkias-kias lah dekat situ. Kayaknya apa, Tok Batin ni dekat satu office ke ataupun dekat satu rumah ke macam mana? Maksud kau dekat satu macam dekat balai tu lah. Balai tu. So kat situ dia tak guna kerusi tak. Kita macam bersimpun bersimpun ya. Bersimpul. Duduk bersimpuh ke maksud kau? Lebih kurang macam tu lah. Aku pun tak reti nak cakap bahasa Melayu macam tu lah. Tapi kalau bahasa orang asli dia cakap apa? Duduk macam tu? Bersila. Salah. Lain sangat dengan bahasa Melayu tu. Bahasa Melayu sebut lain lah rupanya.
Aku aduh. Bersila Pening kepala. Okay, so bila kau dah duduk tu semua dah beritahu hajat, and then kau beritahu lah hajat kau nak berkahwin kan. And then apa yang Tok Batin tu buat? Lepas tu dia tengoklah barang adat tu yang lelaki tu bawa. Barang. Hantaran Oh, di antara. Adat. Barang. Kau ingat barang apa? Tapi hantaran lain, macam barang adat lah untuk adat. Macam lelaki tu tak boleh ambil lah. Macam yang wajib lah ada kat situ. Barang-barang peribadi perempuan lah. Oh, dia bagi. Macam mas kahwin lah kot dalam Islamnya. Macam tu lah mas kahwin. So harga tetap dia pun ada. Kalau janda pun lain, anak dara lain. Kenapa kau sebut? Okay, tak apa. So, kiranya yang kau bagi kiranya yang kau bagi kiranya yang kau dapat bersikat lah, sebab benda tu benda pertama yang kau sebut. So, basikal? Sikat. Oh, sikat. Dia benda personal kan? Benda yang macam sikat. Macam barang-barang peribadi lah. Macam cincin ada kat situ. Tidaklah, yang wajib ada. Sorry. Pasang lah kain batik. Cermin, lipstick, macam barang-barang untuk muka kan, yang basic tu. Dia apa? Kiranya satu barang ke banyak barang kat situ? Banyak barang lah. Contoh sikat, cermin, pisau. Pisau. Pisau kena ada. Pisau, lepas tu benang. Lepas tu jarum. Lah, kau nak apa-apa tu? Bapak scary pula dengar. Kau nak apa tu dengan jarum dengan benang? Pisau, benang, tak, jarum. sebab dah dia punya adat. Dia memang syarat dia. Itu kena wajib. Dia syarat dia ada. Aku rasa mungkin maksud dia untuk ni kot macam apa, nak menjahit dua orang tu bersama kot. Macam tu lebih kurang. Tak, pisau tu untuk apa yang tu? Pisau tu aku tak tahu lah apa maksud di sebaliknya. So potong bawang. Ya. So bila dah bagi tahu dah bawa barang adat tu, and then Tok Batin tu buat apa pula apa tu? Lepas tu dia tengok okey cukup, maknanya betul lah lelaki tu nak ni kan. Lepas tu dia ambil cincin. Lepas tu kita kena sarungkan lah cincin dekat dia dan dekat Lin, macam tu. Lelaki tu tak ada cakap apa, mana semua Tok Batin tu buat sarungkan apa semua? Tak, lelaki tu lah dia bagi cincin lelaki perempuan dekat dia, cincin lelaki dekat Lin. So macam kita kasih tengok lah bila dia sarungkan cincin tu kan. So tapi tak adalah macam aku terima nikahnya ke apa. So kalau laki kau bisu pun boleh lah katanya. Sebelum tu dia tanya cakap ajak kau datang sini untuk apa. Lepas tu cakap lah kahwin. Dia nak kahwin dengan aku. Lepas tu tak, aku terima tak? Saya terima. Ya, lepas tu bila dah sarung cincin semua, dia kasih genggam lah tangan Lin dengan tangan si suami ni kan. Lepas tu dia ada satu perkataan tak ingat, tapi 3 kali orang yang kat situ bila dia cakap sah, orang lain sah. 3 kali lah macam tu. Jadi bila dah 3 kali tu betul-betul sah lah. Baru official lah. And then you may kiss the bride. Macam tu lah. Oh no. Serius lah. Tak ada. Okay, macam tu lah. Okay, kiranya aku kau dah terbayang dah tadi. Kiranya kau officially berkahwin pada waktu pagi ke macam mana? Pagilah dalam kalau nikah tu dalam lebih kurang dalam pukul 11. Habis pun dalam pukul 1. Lepas tu habis tu terus masuk bilik ke macam mana? Dalam 2 jam lah juga kat situ sebab lepas yang akad nikah tu kita orang kena makan satu pinggan nasi, makan sama. Beradab macam bila makan start sama, habis pun sama. Macam tu. Tak ada suap-suap tak? Ada. Lepas tu air pun satu cawan je dia bagi. Kalau dah tak cukup air? Habis itu sambunglah. Habis itu barulah minum. Kalau kat bawah macam tu. Kayaknya waktu yang makan tu korang 2 je lah yang makan.
Diorang pun makan tapi kita orang makan satu pinggan, satu cawan. Oh. Apa menu yang kau makan hari tu? Menu kerbau. Kerbau. Tapi tak ingat masak apa. Lepas tu ayam, ikan patin. Macam-macam makannya. Muat pula satu pinggan. Sayur apa memang banyak lah. Nasi dia banyak. Lepas tu tapi lauk tu dia letak tempat lain lah. Macam tu dekat mangkuk-mangkuk. Cedok lah letak dalam pinggan tu. Yeah. Ambil masa berapa lama tu untuk habiskan? Lepas aku tanya soalan ni. Sebab bagi tahu awal-awal dekat husband kan. Dah bagi tahu Husband. makan lebih. Nasi dia makan lebih. Lin untuk makan lauk je. Kenapa kau tak nak makan nasi? Sebab lepas ni nak bersanding. Nanti perut besar. Yelah kan. Takut tak muat baju kan. Itulah. Aduh, lepas tu and then kini kau bersanding tu pukul berapa? The next day ke hari yang sama juga? Hari yang sama memang terus habis. Macam tu. Memang settle ke hari yang sama Akad nikah hari pagi sampai bersanding tu lah. Lepas tu habis bersanding tu tangkap gambar, lepas tu buat pre-wedding terus kat situ. Semua settle hari yang sama lah. Bodoh. Lepas tu apa majlis tu lah. Okay, aku nak tahu lah macam mana majlis persandingan kan. Macam mana majlis persandingan tu? Persandingan tu yang paling aku seram bila kalau pakai baju gaun ni confirm pakai heel kan. Iyalah. Jadi tempat aku kahwin bukan dekat Dewan, dekat jalan tanah kan, jalan kampung. So kalau dekat kawasan kampung kan dia bukan rata kan. Jadi aku pakai heel tu, aku pegang dua-dua belah macam dua orang lah, sebab nak sampai ke Pelamin tu kena turun bukit. Wah, kalau terkehil terplan out kat situ tu, orang tengah rekod ramai pula time tu kan. Memang viral lah. Okay, lepas tu macam mana kau bersanding tu macam orang Melayu juga ke? Sebab aku rasa orang asli punya adat ketika bersanding tu tak lari jauh pun lah daripada Melayu kan. Tak lari jauh lah, cuma dia terpulang lah kalau dia pilih pakaian yang macam ala Melayu punya, baju kurung pun boleh. Macam aku ambil gaun dengan dress panjang lah, macam tu lah. Bukan apa, sebab kadang kalau yang Melayu punya, dia punya adat kan, kadang bila pengantin duduk tu ada yang datang renjis air mawar lah, tabur beras lah apa semua Macam kau punya ada apa-apa? Macam belah kaum aku macam Semelai, dia tak ada renjis-renjis. Tapi kalau belah dia ada. Jadi diorang buat lah masa tu juga. Ada buat renjis semua tu ada buat lah. Dan aku rasa aku nak tanya kat Lina benda ni. Bunga telur ada. Okay, nak saja bunga telur ada. Ada. So kursi bersanding ada, sama juga bersanding kan. Apa lagi ada ni? Ni kapur sirih ada, kapur sirih. Kapur sirih tu bukan time bersanding. Bukan sanding, aku pun tak tahu bila. Tu bila time nak masuk tanah tu. Aku tak tahu, tak pasti. Mana pun berpengalaman. Tu kapur barus. Bodoh. Oi. Aku silap. Sorry. Aku tahu kau kecewa dengan aku, tak pula main. Bukan, so kiranya ialah sama ranges and then kau tak gambar dengan family kau semua, and then mungkin ada kenduri yang kecil lah kan untuk keluarga kau kan kat belah sana kan. Sebab PKP kan, kena ikut SOP lah. Yelah, tak kata kecil. Yalah. Saja nak beritahu yang Lin ikut SOP kan. Aku main isu sekarang. Lepas tu okay, yelah kita tahu yang wedding Lin tak macam wedding Nilofa kan, tak ikut SOP. So kiranya lepas habis majlis persandingan tu,
Kayaknya ada lagi ke potong kek ke apa? Kalau Melayu macam tu kan. Itu Potong. memang ada lah. Lepas bersanding semua ada potong kek. Potong kek frozen lah. Kek. Tak kisahlah. kek. Lepas tu habis semua tu kan. Habis semua tu. Last sekali ada buat apa tu? Orang panggil tepung tawar macam tu. Kalau Melayu tak tahu. Tepung Panggil tawa. Macam mana tu? Macam mana? Macam Kalau kita orang bagi tepung tu happy birthday tu. Time kahwin dia tak ada macam bagi. mana? Kalau orang Melayu tak tahulah dia sebut apa macam buang sial semua macam tu lah. Dia macam mana proses tepung tawa tu? Cara nak buat tu macam mana? Aku tak pasti apa benda dalam tu sebab aku tak tanya kan. Sebab yelah dah penat malas nak tahu kan. Dia yang pasti dia ranges lah. Ada satu macam macam mana nak cakap Tapi yang pasti dia situ dia ambil darah, dia campur air sikit lah. Lepas tu dia ranges dekat tangan dengan kaki dengan kepala. Tapi darah haiwan lah kiranya kan? Darah haiwan lah. Dekat kepala pengantin lah. Dua-dua. Yang tu tak ada. Mana tepungnya? Dia macam bodoh lah kau. Tak ada kata tepung tawa. Iyalah memanglah. Tapi bahasa aku kalau bahasa Melayu mana aku tahu. Ngok lah kau. Ada, aku ingat dia pakai tepung. Sebab tu aku tanya. Okay lah. LD lah kau. LD. Kita akan sebut sentuh juga pasal LD sekejap lagi. Tapi kayaknya yang tadi tu istilah kira last lah. Kira last lah. Kau pasti lah? Pasti. Itu maksudnya itu bulan dia lah tu. Minggu dia tu. Bukannya hari kitaran dia. Okay. Alright, so kita gurau je dengan Lina. Okay, so itu Lin okey je tu. Lin okey. Ni senyap. Tapi Lin kan, kalau kau nak tahu tadi kan, sebelum nak masuk podcast ni kan, sebelum nak nak arrange kan podcast ni, Lokman ada WhatsApp aku. Dia tanya, betul ke nak carry on dengan podcast ni? Aku tengok Lin macam marah kat aku je. Tu lah. Dah takut dengan tak kau. ada. Aku sayang dekat dia ni. Ya. Ada lah aku special. Apa yang aku? Tak adalah. Bila aku masuk kat grup dia punya meroyan tu lain macam. Amboi, kalau aku yelah kau banyak je kan bunyi kan. Ada. Memang itulah itu antara tu lah Lokman duduk WhatsApp aku macam pelik ke asal Lokman tanya ni, aku macam Lin macam okey je. So itulah satu benda yang pasal apa Lokman cakap macam tu, sebab Lokman ni kalau buat siapa yang tak mengenali Lokman, bakal jenazah ini Lokman. Yelah bakal jenazah, aku pun bakal jenazah yalah, semualah. So Lokman ni dia suka sakat orang tu, orang tak tahu, especially Adib datang ada kat sini. Adib datang, Kacang, Lin pun ada pernah kena, Amir. Amir, Fendi, aku rasa hampir semua lah kena memang kena lah. Sampai Zul pun kena sekali. Padahal Zul tu master untuk menundukkan budak-budak LD. Itulah. So itulah aku malas nak tanya dekat Lokman. Aku tak tanya kat kau Ali kan. Nanti aku tanya kat Lokman lah. Kau rasa sebab apa Lokman ni jenis suka sakat Kacang, Adib dengan yang lain ni? Itulah aku rasa kalau macam tu dia nak diperhatikan. Nakkan perhatian kan. Yalah. Maklumlah kan dulu. Dulu aku dah pernah kena reject dengan Lin, jadi macam kurang kasih sayang. So itulah aku tak pasti sebab apa, tapi Lokman memang masuk dia memang suka bahan orang kan. Sampai koyak habis pun ada. Dia bukan bahan tu, dia cuma kata borak sembang kosong je tu. Sandaan. Tapi tak, maybe kalau ada yang dia punya hati dia tak cukup keras kan, dia mudah koyak,
So mungkin akan ada lah yang akan left group kan. So Yalah, mungkin ada. mungkin ada, Ah, itu tak tahu kan. mungkin lah, mungkin. Tapi aku rasa itu sebenarnya yang membahan-membahan ni actually yang menguatkan kita rasanya Man. Tapi nak tahu kau Man, kenapa kau kuat sangat membahan orang? Sejak bila Man kau ada perangai tak senonoh macam ni Man? Aku mungkin aku tak sedar kot, sebab aku rasa dia macam sembang macam biasa je, tak anggap benda tu satu bahan pun. Jadi aku rasa macam aku tak ada buat apa-apa kesalahan, jadi benda okey lah, macam just go on je lah. So, benda macam borak macam biasalah. Macam tu lah apa yang aku rasa. Okey, macam tadi kan macam Pak An cakap kan yang tiba-tiba main mesej kan. Pasal aku marah tu, kenapa boleh isu tiba-tiba kau boleh cakap aku marah kau? Itulah sebab aku bukan apa kan, sebab aku perasan bila orang lain borak-borak kan dia okey lagi, tapi bila start je bila masuk mesej aku kan, wah dia punya meroyan kan, sampai berjoget-joget tadi. Tu yang aku risau, dia ni apa kena dia ni. Dia sebenarnya satu benda lah sebenarnya, kita nak sembang tu kan, aku rasa Lokman dia akan pilih orang dia nak bersembang untuk mengoyakkan orang tu, dia tengok orang juga kan. Takkan kau nak target orang yang kau rasa tak selesa kan. Tiba-tiba kau nak, contohlah macam member kau tu aduh nak sebut siapa lah member. Contohlah member kau tu siapa yang paling koyak? Adib. Tak boleh, Adib okey. Kita bagi ni lah, mungkin member kau ni Lofa kan. Okey ni Lofa. Engkau duk bahan-bahan dia pula pasal SOP, wedding rentas negeri semua kan. Kau duk bahan-bahan dia kan. So mungkin dia koyak lah kan. Betul. So mungkin kau tengok member jugalah kan. Tapi aku tengok kebanyakan member yang kau target ni memang defenseless lah. Dia jenis yang tak erti nak balas balik lah. Tak adalah pada aku. Bila dia salah satu cara bila aku dah rapat dengan seseorang tu, itulah salah satu cara untuk aku menzahirkan, aku rasa macam aku pernah cakap benda ni kot. Menzahirkan keakraban aku dengan seseorang. Tengok aku duduk bahan-bahan kacang siapa dengan aku? Roommate aku duduk satu bilik dengan aku. Maksudnya lagi rapat aku dengan seseorang tu, lagi sedap aku nak nak bahan dia. Dia dah selesa lah maksud dia. Kan kalau dengan orang yang aku tak biasa, mungkin baru first time jumpa, takkan aku terus nak bagi kau-kau kan. Maksudnya terus nak kutuk dia, nak bahan dia kau-kau kan. Maknanya siapa yang kena bahan dengan aku tu, itulah korang kena tahulah yang sebenarnya korang ni adalah insan-insan yang rapat dengan aku sebenarnya. Cewa. Aku rasa memang friendship tu memang ada benda tu memang wujud macam tu lah kot kan. Sebab bila kau dah rapat dengan seseorang tu, aku rasa apa benda yang dia kata oleh member kau, straightforward, straight to your face lah kan. Straight to the face. Aku rasa tak menjadi masalah pun kan. Tapi macam Adib kan, Adib pun kita macam mengumpat orang. Kalau Adib kesian Adib pula jadi mangsa. Adib ada sini kan. So Adib kan, kalau Adib, aku memang tanya kat Adib kan, waktu tu Lokman tak ada kan, tanya kat Adib, kau paling benci siapa lah Adib kan. Dia cakap aku paling benci Man. Dia kata talang dua muka. Kan. So muka dua talam. Tapi bila Lokman dengan Adib ada dalam satu grup Skype tu, kita tengah bersembang, elok je sebenarnya Adib sembang. Aku pun tak tahu siapa talam dua muka. Tapi itulah mesti sebab waktu tu elok je. Tapi kalau satu orang tu lagi yang seorang tu lagi nampak. Yalah. Tapi apa yang aku faham, tapi okey lah. Adib dia tak betul-betul maksudkan kot. Dia cuma kasi dia ikut saja ikut masih dari biar kau tu dia elok dia untuk sembang. Sebab kita orang pun memang punya jenis nak downgrade people kan sebenarnya. Betul. Kalau member tu dalam kesusahan tu tolong juga, sama je kan.
Sebab masa kau tanya tu aku tak ada. Cuba kalau aku tanya time kau tak ada, mungkin nama kau yang akan naik masa tu. Betul, aku tak tahu. So itu ni lah cerita pasal Luqman lah. Luqman yang memang kuat bahan. Aku rasa mungkin korang pun ada kawan yang jenis kuat bahan juga kan. Tapi aku tak pernah jumpa lah member yang kuat bahan selain daripada Luqman. Dia punya laser dia tembak-tembak orang. Tapi kalau orang yang memang tak tahan memang koyak Yes. Sebab tu nama dia sebab dia tak tahu itu gurau ke tak kan macam tu. Betul lah. Sebab tu lah pentingnya itulah maybe lebih transparent lah kot kalau macam ni kan. Kalau transparent maksudnya lebih korang nak mengenal hati each other. Itu one of the things lah kan. Maksudnya aku rasa Pengen Gelap ni pun sebenarnya makin rapat disebabkan Luqman yang suka membahan orang. Aku rasa dia memang dia salah satu yang macam aku cakap Mac Pro Double Plus LD. Itulah. Jadi siapa yang tengok video ni boleh nilai apa itu LD sebenarnya. Okay, bukan tahu semua lah. Aku tengok kalau orang buta memang banyak paling tak perhati dengan LD. Macam kau LD macam LD ni macam benda yang teruk sangat lah. Tapi in other hand dia bukan teruk tapi macam mana nak cakap ya, tapi dalam masa yang sama OKU LD pula yang merendahkan orang buta pula. Nama buta tak nampak. So aku rasa tak menjadi masalah pun kita orang untuk mengutuk OKULD sebab kita orang pun jangan berperang sekarang OKULD. Mungkin ada YouTuber OKULD yang lain yang nak berdebat ke apa. Mungkin ada juga yang mengutuk LD. Tapi sebenarnya kita orang akan hantar wakil itu Man dulu lah. Tapi kita orang saja ni sekadar untuk for fun lah, bukan yang untuk merendah-rendahkan diri korang ke apa ke. This is just for fun. Okay, so kita tutup dulu cerita pasal Luqman yang kuat bahan. Kita nak pergi ke topik yang general sikit okay. Aku dah tengok satu video YouTube budak 5 tahun hingga lelaki ataupun perempuan hingga 75 tahun dia kumpulkan dan dia orang tanya apa benda yang kau regret. Okay, apa benda yang korang menyesal. So majoriti yang muda 5 tahun hingga ke 15 tahun kebanyakannya bukan 15 tahun hingga 30 tahun ataupun 45 tahun something like that. Dia orang menyesal sebab benda yang diorang dah buat. So, macam diorang sakitkan hati orang ataupun diorang tak pergi diorang tinggalkan diorang punya grandparents ke something like that lah kan. Benda yang diorang dah pernah buat. Mungkin sebab diorang tak ambil exam tu kan. So diorang tinggalkan exam, ponting kelas. Itu benda yang diorang regret. Tu budak yang orang-orang yang muda lah. Tapi orang yang veteran sedikit, diorang menyesal disebabkan benda yang mereka tak buat lagi. Contoh kalau aku tahu dulu contoh aku menyesal aku nak dulu aku nak pergi skydiving kan. Mungkin sekarang tak boleh buat skydiving sebab ada masalah kesihatan ke apa ataupun mungkin dia nak buat kereta laju-laju ke apa tapi sekarang tak boleh kan. Dia it's something yang dia orang menyesal sebab benda tu dia orang tak buat lagi ataupun dah memang dia tak boleh nak buat dah. Right? Dia orang tak puas. So aku nak buka topik kali ni dengan benda regret lah, dengan dua benda lah. Benda apa yang kau menyesal kau pernah buat dengan benda apa yang kau menyesal yang kau tak buat lagi lah, yang kau rasa patutnya aku buat dulu. Okay, so aku start dengan cerita aku lah. Okay, so aku punya cerita aku menyesal sebab dulu aku pernah reject offer daripada doktor aku untuk operation mata. So tu benda yang menyesal lah sebab waktu tu aku umur dalam dalam 19 18 something 18 plus and then aku dapat logoman dan aku suruh kamu kena operation ni umur 18. Obviously aku memang takut lah kalau aku dengar waktu tu kau umur 18 tahun and then waktu tu mata aku nampak lagi sikit, cuma aku tak sedar pun yang makin lama makin tak nampak. So aku tak perasan lah waktu tu memang aku bukan tak perasan, aku takut nak ambil operation
Kan gila kau operation nak ambil pisau nak kopek mata kau kan. Betul lah Siapa kan. yang tak takut kan. So waktu tu aku reject, aku duduk rumah aku main game. And then bila mata aku dah makin critical, dah nazak teruk dah, waktu tu lah yang aku realise yang aku perlu ambil operation. Sebab waktu tu memang dah ramai dah yang tinggalkan aku. Macam kawan-kawan aku dah masuk pergi kerja semua, dah masuk pergi university, dah masuk pergi study, metric, everything. Tapi aku tak ada apa. And then mata aku dah makin teruk. And then yelah kan macam biasa lah, zaman muda awet duk tinggalkan aku. So so nak jadikan cerita teruk lah bunyi Lin. So nak jadikan tak, aku ambil operation lah. Sebab waktu tu aku rasa aku tak ada benda untuk aku lose lah. I have nothing to lose kalau aku ambil operation ni. So itu benda yang aku menyesal lah. Aku tahu kalau aku ada waktu tu, maybe aku akan ambil operation lebih laju dan maybe mata aku lebih better ke apa, tak tahu lah kan. Itu benda yang aku menyesal lah, right? So benda yang aku menyesal untuk yang aku tak buat lagi, benda apa yang aku tak buat lagi kan, aku akan sambung. Tapi aku nak pergi ke Lokman dah, Man. Aku dulu Kau dulu lah, Man. Okay. Untuk benda yang aku buat yang aku menyesal Yep. Betul lah, bila dipikir-fikirkan balik kan, dari segi keputusan untuk satu-satu peristiwa tu tak adalah. Aku cuma yalah macam kau cakap tadi yang kat YouTube, video dekat YouTube tu, lebih kurang macam tu jugalah. Aku rasa apa yang aku menyesal bila aku buat salah dengan orang lah. Aku rasa macam aku pernah sakitkan hati seseorang lah. Tapi bukan nak kata aku saja-saja buat macam tu kan. Sebab benda dia berpunca daripada dia juga kan. Tapi apa benda yang dia buat tu menjadikan bencana pada aku ni tanpa niat dia lah, tak ada niat. Tapi daripada apa yang dia buat, kesan tindakan dia tu, aku terpaksa menanggung malu. Teruk jugalah aku kena masa tu kan. Jadi aku macam macam tak puas hati lah, geram dengan dia kan. Lepas tu bila aku selalu kutuk yang ni bukan kutuk member, memang kutuk geram betul kan. Tapi sampailah aku dah tak nampak pun aku macam ada lagi lah, biar orang sebut nama dia tu aku rasa macam geram, tapi dah berkurangan lah masa tu kan. Sampailah satu masa aku dengar dia sakit, lepas tu dia meninggal. Aku rasa macam rasa bersalah, rasa menyesal lah. Yelah, bayangkanlah apa benda yang aku dah buat dekat dia tu kan. Aku tak sempat nak minta maaf dengan dia. Bayangkanlah, aku tak tahu lah macam mana nanti aku kan. Itulah aku rasa benda yang aku menyesal sangat-sangat lah. Memang menyesal dan tak boleh nak buat apa, tak boleh nak reverse sebab orang dah tak ada nak minta maaf apa semua. Family dia pun tak ada kontak. Memang aku tak ada kontak. Jadi aku rasa itulah, memanglah kalau ikutkan pada asalnya dia, bukan nak kata dimulakan, tapi daripada apa yang dia buat tu lah yang membuat aku terpaksa menanggung bahana dia. Buatkan aku geram. Tapi aku rasa aku tak sepatutnya buat macam tu lah, sebab bukan niat dia pun nak buat macam tu kan. Jadi aku rasa itulah antara benda yang aku sesalkan dan tak dapat aku betulkan sampai sekarang. Dan mungkin sampai bila-bila. Waktu tu kau umur berapa tu yang dia meninggal? Dia meninggal aku 20 kot. 20 macam tu lah. 20, 19 macam tu lah. Lama lah. Dia member sekolah aku dulu lah. Kau tak nak cerita lah apa benda yang dia buat tu, apa benda? Tak apalah. Sebab benda orang dah tak ada kan, tak nak lah. Itulah. Itu pun aku rasa memang antara, yelah, kau nak buat minta maaf tapi orang tu dah memang dah tak ada kat dunia ni kan. So kemaafan tu maybe mungkin kita rasa tak senang duduk lah kan. Macam mana rasa bersalah itu, maksudnya kau itulah, kau bukannya tak berhati perut lah man. Macam aku pernah dengar dia kata kau ni tak berhati perut lah apa, tapi tengok Lokman cakap dengan penuh perasaan kali ni. Itulah. Aku lama aku hafal skrip ni.
Lakukan semata-mata. Alright, so itu Lokman punya menyesal lah benda apa yang benda apa yang dia dah pernah buat. So betul lah. kan sepatutnya Betul lah, aku rasa memang tak patutlah benda macam ni. Yelah, memang satu penyesalan lah untuk aku. So kita nak pergi seterusnya ke Lin. Lin, kau apa? Benda apa yang kau menyesal lah yang kau dah pernah buat? Contohlah kan, mungkin kau pernah couple ke, nak kahwin, ada macam mana? Dah pernah kahwin kan sebelum ni? Tak. Agak-agak lah weh. Tak ada, aku tahan. Apa yang aku menyesal? Aku rasa aku tak ada benda yang aku menyesal sangat. Kau tak ada. Kau no regrets lah. Hidup kau no regrets. Kau buat, yes, kau bangga. Macam tu. Ini betul, tak ada hati perut. Aku kalau menyesal ni banyak benda lah kan. Aku pernah menyesal tapi get back balik kan. Okey lah, aku tak nak cerita yang tu. Cerita yang ni lah, macam masa tu macam mana nak cakap kalau aku ada time tu mungkin mak ayah aku takkan bercerai kot. Sebab masa tu yelah macam mak aku ni dia lebih dengar apa yang aku cakap kan, macam nasihat ke apa ke kan. Jadi masa tu aku form 4 aku duduk asrama. So aku tak duduk. Masa tu ada masalah sikit dengan family. Jadi bila aku call aku nak balik, mak aku cakap dia dah cerai. Aku dah tak boleh nak kata jangan kan lah. Aku ada kat situ, aku cakap jangan cerai. Sebab yalah, siapa nak family ni kan. Itulah aku menyesal lah aku tak ada kat situ. Macam tu lah, aku tak bagi support dua-dua macam family aku kan. Mungkin jodoh sampai situ kot. Kira kau waktu tu telefon tak ada ke macam mana? Sama aku guna public phone je kalau aku macam minggu ni nak balik. Jadi belum biasa kalau aku call mak aku bagi tahu lah apa kan. Jadi keputusan pun dia akan tanya anak-anak kan. Jadi tapi masa tu aku dah lambat 1 hari. Memang kalau aku ada masa tu memang aku tak bagilah, macam gelap buat ambil masa kan, ambil masa, tapi jangan untuk bercerai tu kalau boleh aku tak nak lah. And then macam aku dah kahwin ni pun aku cakap ke husband aku, kalau ada masalah semua kan settle baik-baik, aku tak nak. Betul. Macam kita nak semua baik-baik kan. Especially bila kita dah ada anak kan, sebab yes. bila dah ada bagi anak yang ada rumah tangga, yang tengah dirikan rumah tangga tu, kalau boleh janganlah, sebab kesian anak-anak korang nanti. Betul. Institusi kekeluargaan tu memang agak penting lah kan. Untuk sekarang ayat aku institusi. Jenuh aku mencari tau. Tapi itulah memang betul. Aku dengar cerita Lin ni pun memang aku rasa goosebump kan. Rasa macam sedih kan. Sebab kalau aku nak tengok satu keluarga tu duduk sekali waktu sekarang ni, memang sukar lah kan untuk kau kan, Lin? Ya. Tapi kiranya waktu kau kahwin tu apa yang kau ada? Adalah, tapi dia rasa tak selesa sikit lah kan. Yes, betul. Understandable. Macam ada tapi untuk nak ceria tu macam dulu tak ada. Susah lah kan. Mungkin macam kau cakap lah, mungkin jodoh sampai di situ je kan. Tapi kalau kita masih lagi boleh baiki, macam aku pernah dengar iklan mana lah, kalau kita ada beli radio dan radio tu rosak, jangan beli radio yang baru, kita baiki dulu radio yang rosak tu sampai boleh kan. So itulah aku pernah dengar iklan kat mana lah, iklan Petronas. Apa yang dah terjadi aku rasa ni iklan radio. Iklan apa? Iklan radio kot.
Bukan Lenovo. Mentang-mentang radio rosak. Alah, betul-betul Ada. lah. Mac Pro lah Aku kau. Double Mac- plus tu. Mac Pro. Apa benda sih? Mac Pro. Micro Tema tadi. apa? Aku rasa tadi tak ada keluar micro ni. Kataan baru lah yang keluar ni. Tak apa, kita tunggu nanti lepas ni apa pula yang keluar ni. Okay, kita pergi ke yang seterusnya. Benda apa yang menyesal yang kau tak buat lagi. Okay. Kalau aku sebab sekarang dah jadi OKU penatan. Aku rasa aku mungkin bukan mungkin, memang aku menyesal sebab aku tak, macam mana nak cakap, aku tak bawa kereta tu sampai jauh yang aku nak. Faham tak? Macam aku nak rasa macam aku bawa kereta seorang-seorang. Aku tak minat motor, by the way. Aku minat kereta. So aku nak macam bawa kereta tu seorang-seorang, pergi jauh-jauh yang aku nak. Itu something yang aku tak buat lah. Maybe kalau aku tahu aku akan jadi macam ni, mungkin aku dah curi kereta mak aku atau aku umur 14, 15 dulu. Walaupun korang nampak tapi okey lagi kot. Mungkin aku bawa kereta tu pergi jauh-jauh kan. Mungkin rentas ke Thailand ke apa kan. Rentas satu dunia kan. Bawa kereta. Waktu tu kita Avanza. Massage Thai kan. Thai massage. Itu antara tu lah. Maybe kalau aku tahu, aku mungkin akan buat macam tu lah. Kalau aku tahu nasib aku jadi macam ni lah. Mungkin aku nak macam adventure lah kan. Kau bawa kereta tu seorang-seorang, mungkin kau akan jumpa something. Tak kisahlah, aku nak yang penting adventure lah. Kalau sekarang ni kalau aku nak adventure agak susah lah kan. Sebab nak kena commit dengan ubat mata, nak kena commit dengan aku punya insulin lagi, and then mata lagi tak pernah nampak lagi kan. Yelah, nak bawa kereta macam mana, bodoh tu. So itu lah. Yelah. Itu aku tak nak cakap lah tadi, tapi kau dah mengaku tak apa lah. Okay. So itulah benda yang aku menyesal lah sebab aku tak buat lagi kan. Sebab tu yang agak muda ni 25. Mungkin kalau aku umur 70 tu mungkin ada benda yang lebih bermakna lah kot. Aku tak buat lagi. Aku masih muda lagi. Mungkin tak tahu. Kalau kau Man, macam mana Man? Untuk benda yang aku tak buat aku rasa menyesal bila tak buat benda tu dulu Aku rasa macam yang aku pernah cakap dalam video sebelum ni kan, aku memang minat bola, memang kaki bola kan. Aku rasa aku menyesal aku tak main sepuas-puasnya waktu aku masih boleh main dulu. Sebab aku masa aku nak ambil SPM tu, aku stop sebab nak fokus untuk SPM kan. Jadi aku rasa kalau aku tahu waktu tu aku akan jadi tak nampak, dan tak rasa macam sijil SPM aku tu macam dah tak ada function sekarang. Kan aku berpuasa futsal kan, tak nak main bola semata-mata untuk fokuskan SPM lah untuk dapatkan sijil kan. Tapi aku tak boleh nak gunakan manfaatkan CJ tu. Jadi aku rasa kalau waktu tu aku main sepuas-puasnya kan, jadi mungkin aku dah tak ada. Yelah, walaupun aku tak nampak, mungkin aku akan rasa puas lah kan. Aku dah balun kau-kau kan. Aku dah main mungkin bola tu, aku dah main semua position, aku dah try. Kan, mungkin aku dah boleh catat reckon apa, dah kira satu-satu gol yang aku score je. And aku rasa memang yelah benda sebab aku lama gak tu aku rasa dekat setahun gak aku puasa main futsal ni, main bola. Waktu tu main futsal je lah sebab dah start pakai spek, mata pun dah rabun. Kalau nak main padang besar nak kena tengok jauh kan, jadi macam tak mudah lah nak buat benda tu. Bila futsal ni dia kecil, mana kalau dah duduk dekat bahagian gol kita ni dah boleh nampak gol belah sana kan. Jadi boleh lagi lah aku nak main kan. Itulah kalau waktu tu aku main. Dia sebenarnya terasa dia rasa macam bila dah habis SPM tu, member-member aku yang lain semua kira enjoy lah, happy kan. Dah orang kata dah merdeka kan. Semua memang enjoy habis. Ada yang boleh katakan hampir tiap-tiap hari main futsal, ada yang pergi buat aktiviti sana kan. Aku dah tak boleh, lepas SPM tu dah tak boleh main futsal lah. Memang aku dah tak nampak bola. Jadi aku agak frust lah juga waktu tu kan.
aku pergi bila member ada apa game futsal tu aku pergi, tapi aku duduk tepi lah, tengok yang mana setakat aku nampak lah, tengok dengar dia orang bersorak. Dia terasa lah, kalau lah aku boleh main sekali, aku boleh join sekali kan. Itulah aku rasa kalau aku, yelah sebab dah lama tak main, tiba bila time kita boleh main, waktu orang kata tak ada halangan dari segi masa tu, tapi halangan dari segi mata pula. Kau itulah daripada pendapat kau lah, blind football dengan football biasa ataupun futsal, apa perbezaan yang ketara selain daripada tak nampak? Pada aku, bila bola biasa, bila kita ni lah yang guna mata kan, beza dengan blind football. Ni pendapat peribadi aku rasa bila main bola biasa yang normal punya, dia boleh nampak tau dia punya keindahan permainan tu kan. Bila mungkin ada yang buat apa trick, buat skill apa kan, kita boleh nampak. Lepas tu corak permainan satu-satu tim tu kan, bila kita main tu kita boleh rasa benda tu memang cantik lah cara permainan. Tapi bila blind football ni, kita cuma dengar dan tak boleh nak tahu macam mana keadaan. Mungkin kalau ada gol kan, kita tak tahu macam mana gol tu kan. Kita mungkin just fokus pada untuk score dan defend macam tu lah. Kita mungkin dari segi nak enjoy satu-satu game tu kurang lah, bukan tak ada, tapi nak compare dengan yang game bila kita nampak ni lebih enjoyable lah cik. Enjoyable feeling kan, sebab kau dapat tengok kan, kau dapat kau dapat tengok gol, kau dapat tengok skill, mungkin pemain tu lebih jadi lagi laju kan, tempo dia kan, sebab mungkin boleh one to pass ke apa something, and then kau boleh baiki kesilapan kau sebab bila kau dah tahu kesilapan kau kan. So itulah tu. Aku rasa aku pun mungkin sama dengan kau kot. Sama lah. Aku pun dulu lebih kurang satu kat. Okay, kita pergi ke Lin pula. Lin, macam mana lah Lin, kau benda apa yang kau menyesal yang kau tak buat lagi Lin? Aku macam kau Pak kan, sebab aku tak tahu kan, aku plan lepas habis diploma aku nak ambil lesen memandu lah kan, mandu kereta lah. Tapi tiba-tiba sem 5 tiba-tiba mata aku blur, tak nampak kan, baca tak nampak. So confirm lah kalau mata macam tu tak boleh nak ambil lesen kereta dah. Macam itulah. Lepas tu kalau kau nak ambil lesen kereta tu, macam mana kau nak mendongak ke tengok depan tu? Sampai agak-agak mendongak tu satu hal, nak tekan pedal minyak. Ada je tengok yang okay, you kerdil. Elok dia bawa kereta. Yelah, boleh lah samakan kau kan. Alah je. Kau yang samakan. So kayaknya kau waktu tu umur berapa Lin? Waktu yang kau nak ambil lesen SEM 4 umur apa tu? Umur berapa? 22 ke 23 macam tu lah. 23 baru nak. Kayaknya kau tak pernah bawa kereta ke sebelum ni, ke pernah bawa? Kereta ke motor ke? Motor adalah bawa, tapi cuma motor ni tak pernah ni, macam rasa macam apa? Gayat bukan gayat Gayat. Yelah. Dia macam rasa mau jatuh je. Yelah betul lah, sebab gayat. Kaki tak biasa sampai. Duduk tempat tinggi. Agak lah weh. Tak adalah, macam tak ada benteng kan, macam takutnya macam tu kan. Kalau kereta ni dia tertutup kan. Macam tu. Kau naiklah motor yang ada kotak kat tepi tu. Baru tak? Kotak? 3 roda lah, 3 roda. Yang 3 roda tu. Barulah tak jatuh. Yes. So kau pernah buat kereta Pak masa dulu sebelum kau? Memang tak pernah try langsung? Pernah try. Auto kereta member. Nak teras, kurang-kurangnya kau dah pernah rasa bawa kereta. Cuma tak puas lah bawa orang punya kereta kan. Nak bawa kereta jauh-jauh kan. Lain sikit lah feeling dia kan. Aku adventure seorang-seorang. Yelah, kan. betul lah. So itulah, memang aku rasa itulah, walaupun kita bertiga je, aku ingat kalau waktu podcast kali ni, sebab ada Lokman dengan Lin je, ingat kan, sebab
tak banyak cerita, tapi tengok sekarang ni kita dah masuk ke 59 minit yang ke 59 something like that. Macam lama jugalah kita punya podcast ni kan. Ada juga sembang macam heart to heart kan, orang kata. Itulah. So aku Yang nak banyak cerita daripada Lin, perkataan baru yang kita belajar. Itulah. Okey lah. Mac Pro. Itu Mic untuk Man. Pro Itu lah. untuk Man. Ada lagi untuk Man tu. Mac Mac Pro. Pro plus. Bukan. Mac Pro apa? Double plus LD. Double plus. So, Maksudnya ada pengisian lah aku podcast kali. tak tahu ejaan macam mana Mac Pro. Ni kalau masuk Google Translate je aku tak tahu apa maksud dia. Okay, tapi kita pun dah sampai ke penghujung rancangan lah. Sampai di sini je. Maybe aku akan upload podcast ni pada hari Isnin. So mungkin kalau korang tengok pada hari Isnin ni, selamat berpuasa. Selamat berpuasa dan selamat hari raya juga. Okay. So Dah tak lama nak raya ni. itulah. Walaupun raya nak dekat, puasa tu pun jangan tinggalkan. Itulah. Tak puasa. Alhamdulillah. Ya. Kalau Lin lain lah kan. Lin semoga Tak berhoneymoon. Dia perempuan kan. Pula. So stay safe sekarang ni. Aku rasa PKP pun ataupun rentas daerah pun agak asalnya macam dah dikekang. Aku pun tak pasti sebab kita orang rekod ni pun berdapat information kan. So kita orang tak tahu lagi macam mana. So yang sahih. Yep. So mungkin korang kena stay safe lah kan. Stay at home. Maybe raya tu dekat rumah je. Maybe kalau korang nak salam dengan parents korang tu, video call je kan. Main TikTok ke? TikTok. Kalau korang macam Lin, korang boleh main TikTok lah. Okay. Banyak kalau nak dapatkan ID Lin nanti boleh PM dia. Yeah. Banyak video TikTok dia. Mac Pro. Okay. Alright. Dia Lin Mac Pro. Okay. So sampai di sini saja Koyak Podcast. Alright. So kalau korang suka video ni, korang boleh tekan butang like. Kalau korang tak suka video ni, korang boleh tekan butang dislike. Apa-apa pun jangan lupa untuk subscribe. Korang boleh pergi ke social media kita orang, Facebook, Instagram. Korang boleh tekan butang like, tekan butang. Korang boleh tekan butang follow. Aduh lidah aku. Okay. Right. So sampai di situ saja. Kalau korang ada suggestion, korang boleh komen kat bawah ni. Okay. Jangan malu-malu, jangan segan. Kita orang tak kecam. And then kalau korang rasa nak DM kita apa-apa, DM je kat Facebook ke dekat Instagram. Alright. So sampai di sini saja. Yes, Kacang. Lama dah tengok Kacang tak upload kat Instagram. Okay. Alright. So sampai di sini saja. Pedri Gelap, bukan kursi gelap. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Muah.